'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus bab yang pertama daripada ayat ke-23 hingga ayat ke-28 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Ketika itu, seorang yang dirasuk roh jahat berada di Saumaah. Dia berseru, "Apa yang hendak kau buat kepada kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau ini, engkau yang suci daripada Allah." Yesus membentak roh itu, "Diam, keluar daripada dia." Roh jahat itu menggoncang-goncang tubuh orang yang dirasuknya lalu keluar sambil menjerit. Hal itu menyebabkan semua orang tercengang lalu berbisik sesama sendiri, "Adakah ini suatu ajaran baru? Dia memerintah roh-roh jahat dengan penuh kuasa dan mereka menurut katanya." Dengan demikian, kabar tentang Yesus segera tersebar di seluruh Galilea. Di sini kita melihat Yesus pergi ke Saumaah ataupun di rumah ibadat. Yesus pergi ke sana dan mengajar. Dan di sana Yesus menghalau roh jahat. Dan di sini saya ingin berkongsi kepada kita 5 perkara tentang roh jahat dan juga tentang isu kerasukan. Yang pertama ialah orang yang percaya tidak boleh dirasuk oleh roh jahat. Ataupun orang yang sudah ada beriman kepada Yesus Kristus tidak boleh ataupun tidak mungkin boleh dirasuki oleh roh jahat. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus bab yang ke-6 ayat ke-9 mengatakan begini, "Tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu tetapi milik Allah." Dan jelas di sini mengatakan bahawa tubuh kita ialah tempat kediaman Roh Kudus. Apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan mana mungkin Roh Kudus yang tinggal di dalam kita juga roh jahat boleh tinggal di dalam kita? Tidak mungkin. Yang kudus tidak boleh disamakan dengan yang jahat ataupun yang roh yang kotor ataupun roh jahat. Kita sebagai orang yang percaya, apabila kita terus-menerus percaya kepada Yesus Kristus dan mengimani Yesus Kristus, kita tidak boleh ataupun mana mungkin kita boleh dirasuki oleh roh jahat. Dan tetapi yang paling mungkin yang terjadi ialah mungkin kita boleh dipengaruhi, iaitu kita boleh di-influence by the evil spirit. Kita boleh dipengaruhi secara luaran contohnya, dan ini mungkin terjadi dan memang akan terjadi, yang terjadi juga kepada orang yang sudah percaya. Ini dikatakan saya melihat dari segi kita mungkin boleh dipengaruhi oleh roh jahat, tetapi tidak mungkin kita akan dirasuki. Kita tidak akan dipossessed by evil spirit. Never will. Jika kita melihat orang yang dirasuki, kalau kita melihat dia ini Kristian, dia mengatakan diri dia Kristian, tetapi dia dirasuki oleh roh jahat, ini menyatakan kepada kita bahawa dia belum lagi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh itu kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu orang beragama tidak semestinya orang percaya. Dan ini kita lihat ramai yang kalau saya pernah pergi ke dalam camp Kristian, ada juga orang yang dirasuki oleh roh jahat dan pada masa itu mereka menganggap diri mereka Kristian, tapi sebenarnya tidak ataupun belum lagi. Oleh itu kita melihat orang beragama tidak semestinya orang percaya. Oleh itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-23 ini mengatakan begini, ketika itu seorang yang dirasuk roh jahat berada di mana? Dia berada di Saumaah ataupun berada di rumah ibadat. Ternyata bahawa orang ini ialah orang yang beragama kerana dia pergi ke rumah ibadat. Jadi keagamaan itu tidak semestinya menunjukkan bahawa orang itu betul-betul sudah percaya kepada Yesus Kristus ataupun tidak. Oleh itu jangan kita hidup Kristen kita ini hidup sebagai pengikut Yesus Kristus, jangan kita hanya beragama dari segi luaran saja. Kita harus terus-menerus percaya dan mengimani Yesus Kristus. Dan jika kita mengimani Yesus Kristus, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita dan ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan mana mungkin kita boleh dirasuki oleh roh jahat. Dan poin yang ketiga ialah roh-roh jahat kenal siapa Yesus sebenarnya. Mungkin para pengikutnya pada masa ini mereka belum lagi mengenal siapa Yesus sebenarnya. Mereka belum lagi melihat sejauh mana Yesus melakukan mukjizat dan menyatakan tentang diri dia. Tetapi roh jahat sebaik selepas dia melihat Yesus, dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Alkitab mengatakan bahawa roh jahat mengatakan bahawa Yesus orang Nazaret, dan ini menunjukkan tentang
kemanusiaan Yesus. Dan juga dikatakan Yesus, dia yang akan membinasakan mereka. Dan ini mereka melihat Yesus dengan kekuasaannya. Yesus boleh membinasakan, ataupun Yesuslah yang akan membinasakan roh-roh jahat. Dan begitu juga roh-roh jahat mengatakan bahawa Yesus ialah yang suci daripada Allah, ataupun setengah jemaah mengatakan Yesus yang kudus dari Allah. Jesus is a holy one, and the word holy one, perkataan yang kudus ataupun yang suci, itu hanya boleh diberikan kepada Tuhan dan tidak boleh diberikan kepada yang lain. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa tentang keilahian Yesus. Dan roh jahat, dia mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Roh jahat, dia boleh melihat dari segi alam roh, dan oleh itu bagi orang yang melihat Yesus pada masa itu, mereka hanya melihat kemanusiaan Yesus. Tetapi bagi roh jahat, dia boleh melihat Yesus sebenarnya. Tetapi kesaksian bagi roh jahat mungkin tidak penting bagi Yesus. Sebab itu Yesus katakan diam keluar daripada dia. Sebab itu Yesus tidak mahukan kesaksian daripada roh jahat. Sebab itu kesaksian daripada roh jahat itu tidak penting walaupun benar. Tetapi di sini kita melihat roh jahat mengenali siapa Yesus sebenarnya. Dan poin yang keempat ialah roh-roh jahat datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes bab yang ke-10 ayat ke-10, Yesus mengatakan pencuri yang ditunjukkan kepada tentang roh jahat ataupun iblis. Dan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kalau iblis datang untuk melakukan hal ini, roh-roh jahat sebagai kuncu-kuncu iblis juga akan melakukan hal ini. Roh-roh jahat, mereka datang untuk mencuri, mereka datang untuk membunuh, dan mereka datang untuk membinasakan secara spiritual. Oleh itu kita melihat apa yang dilakukan oleh roh jahat kepada orang ini. Dia menggoncang-goncangkan tubuh dan juga menjerit. Dan di sini kita melihat, kalau kita melihat dalam Markus bab yang ke-5 ayat ke-5, dikatakan juga orang yang dirasuki oleh roh jahat, mereka mencederakan badan mereka sendiri. Roh jahat mencederakan badan di mana dia merasuki orang itu. Dan di sini kita melihat roh jahat, apa yang tujuan dia lah, apa yang ingin dia lakukan apabila merasuki orang, ialah dia ingin membinasakan, mencuri dan juga membunuh. Dia ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada manusia. Tetapi yang kelima, poin yang kelima ini sangat-sangat penting, yaitu Yesus dan firman-Nya mempunyai kuasa dan otoriti untuk menghalau roh-roh jahat. Tidak ada orang boleh menghalau roh-roh jahat kecuali Yesus Kristus dan juga firman-Nya. Oleh itu ini respon orang yang saya rasa berkenan. Tentang respon orang ini, mereka berbisik sesama sendiri, mengatakan bahawa, bertanya begini, adakah ini suatu ajaran baru? Dia, yaitu Yesus, memerintah roh-roh jahat dengan penuh kuasa dan mereka menurut katanya. Dan ini apa yang observation orang apabila mereka melihat Yesus menghalau roh jahat ini. Dan di sini kita melihat Yesus dengan firman-Nya, dia juga mempunyai kuasa dan juga otoriti untuk menghalau roh-roh jahat. Oleh itu kita melihat begini, apabila kita ada Yesus bersama kita, hadirat Yesus itu akan menjadikan roh-roh jahat takut. Bukan takut kepada kita, tetapi takut kepada Yesus Kristus. Begitu juga roh jahat, walaupun sejahat manapun mereka tetap juga akan mendengar kata-kata Yesus ataupun firman yang datang daripada Yesus. Dan di mana ada Yesus, di situ ada masalah bagi iblis dan juga roh-roh jahat. Dan di mana ada Yesus Kristus, ada bersama kita, Roh Kudus ada bersama kita, kita boleh dihindari dengan roh-roh jahat. Oleh itu ini 5 perkara yang kita boleh perhatikan daripada firman ini. Yang pertama ialah orang percaya tidak boleh dirasuk roh jahat. Yang kedua, orang beragama tidak semestinya orang percaya. Jadi jangan kita hidup beragama saja, kita harus percaya, mengimani Yesus Kristus. Yang ketiga, roh-roh jahat kenal siapa Yesus sebenarnya. Yang keempat, roh-roh jahat datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada manusia. Dan yang kelima ialah walaupun sejahat begitu, kita mempunyai Yesus dan firman-Nya mempunyai kuasa dan otoriti untuk menghalau roh-roh jahat. Dengan Yesus Kristus kita boleh menang.